What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang bantuan prihatin rakyat, BPR. Alhamdulillah, 28 September 2021 merupakan tarikh yang mana korang boleh buat tuntutan bagi penerima fasa ketiga dan juga bagi penerima yang telah membuat rayuan dan mana mereka ni tidak lulus sebelum ni, dan juga bagi korang sebagai pemohon BPR yang baharu. Setelah korang dah buat permohonan sebelum ni tak lulus, tetapi kali ini bila dah buat semakan start pada 18 September yang lalu, maka korang dah tahulah sama ada korang lulus ataupun tidak. Cuma dalam episod kali ini ada berita yang orang kata nak bagi tahu kepada korang yang mungkin ke korang terima pembayaran mulai 28 September ini, berkemungkinan korang tidak dapat bayaran penuh. Sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okey, cerita pasal tak dapat bayaran penuh, kenapa pula? Untuk pengetahuan korang, bayaran BPR ataupun bayaran BSH yang ada akaun BSN, mereka inilah yang akan dapat dahulu. Sebab apa dalam ruang grup pun mereka tanya, kenapa aku tak dapat full? Okey, ada amount-amount sekitar macam ni je. Sepatutnya contoh bagi penerima yang baharu, bagi isi rumah yang bergaji 2,500 ke bawah, sepatutnya mereka dapat 2,300. Okey, tapi ini bagi kategori yang ada anak 2 ataupun ke atas, yang mana pembayaran BPR ni ditambah RM500 dengan BPR tambahan. Jika korang tengok paparan ini, okey, kalau tengok kat situ 1,800 bagi kategori ini yang bakal menerima 2,300. Okey, yang mana ini tidak ditambah dengan BPR tambahan iaitu sebanyak 500. Tetapi isunya berkemungkinan bagi korang penerima bank-bank lain juga. Jika korang terima pembayaran, mungkin didapati korang akan dapat nasib yang sama seperti penerima BSN, yang mana mereka ni tidak dapat bayaran penuh yang sepatutnya 2,300. Mereka ni dapat 1,800 saja. So ada balance 500 mereka tidak dapat iaitu BPR tambahan. Tapi kalau kau tengok paparan ini ada mengatakan saya dah masuk tadi BPR tambahan. Rupanya bayar asing-asing. Semalam BPR asas. Hari ini BPR tambahan pula. So situasi ini merujuk kepada penerima yang baharu, okey? Okey, yang mana mereka ni tidak pernah lagi dapat langsung BPR sebelum ni. Dan penerima yang telah membuat rayuan. Dan jika korang dah buat semakan, dapati ada proses pengkreditan di bank-bank tertentu, maka korang perlu tunggu dan sabar. InsyaAllah bayaran tu akan ada di bank-bank masing-masing dari semasa ke semasa. Tetapi jika korang gagal kredit, maksudnya pihak LSM tak dapat membuat pembayaran, yang bank korang ni dah tak aktif dah, korang hanya terus pergi ke BSN untuk collect tunai korang, okey, dengan membawa IC masing-masing. Tapi sebelum tu guys, untuk aku remindkan sekali lagi, bagi sebelum korang nak pergi BSN, pastikan korang call sendiri pihak BSN yang berhampiran dengan tempat tinggal korang dan maklumkan bahawa adakah saya boleh buat proses penunaian. So kalau macam dia bagi tahu boleh, so korang pergi. Tapi kita balik kepada topik utama. Bagi mereka yang tak dapat BPR tambahan ini, dia bayar secara 2 fasa. Okey, tetapi 2 fasa ni tidak lama pun. So jika korang nak buat semakan di bpr.hasil.gov.my, setelah itu, korang buat semak status dan korang scroll ke bawah, korang dapati bahagian maklumat bayaran. Maklumat bayaran itu yang akan menunjukkan jadual tertentu, okey, yang mana akan bayar 2 proses pengkreditan dalam bulan yang sama, insya-Allah. Tetapi ingat guys, ini berkemungkinan berdasarkan situasi penerima BSN sebelum ini. Tetapi di sini aku nak highlightkan bagi korang yang tukar status, maybe daripada kategori bujang kepada kategori isi rumah. Okey, yang mana korang sebelum ni, korang lulus sebagai kategori bujang. Korang dah dapat BPR tambahan. Yang mana bagi kategori bujang sebelum ni, BPR tambahan adalah 100 saja. Tetapi bagi kategori isi rumah, BPR tambahannya adalah 500. So, macam mana? Adakah akan ditambah? Jom kita tengok paparan ini. Okey, ini adalah merupakan contoh, okey, yang mana ada rakan kita ada sharekan sikit dia punya pautan dari segi semakan, yang mana beliau merupakan kategori bujang sebelum ini dan didapati rayuan beliau telah lulus. Maksudnya penukaran status itu telah berjaya daripada kategori bujang kepada kategori isi rumah. Kalau kalian lihat kat situ, amount kelulusan BPR termasuk adalah sebanyak 1,200. Okey, sudah tukar. Macam mana aku nak tahu dia ni kategori bujang? Di sini ada 2 hint yang merujuk dia ni adalah merupakan kategori bujang.
kelulusan asal BPR RM350. Jom kita tengok paparan ini guys. Kalau kita tengok kat sini, okey, pendapatan 2,500 ke bawah bagi kategori bujang. Yang mana jumlahnya dia telah dapat RM350. Ini bagi kategori bujang guys. Okey, selepas tu kau tengok bahagian BPR tambahan, kelulusan asalnya dia dapat RM100. Okey, kalau kita tengok paparan ini, bagi penerima BPR tambahan, RM100 ini adalah kategori bujang ataupun ibu bapa tunggal, tiada anak berumur 60 tahun dan ke atas dengan pendapatan RM5,000 dan ke bawah, ataupun bujang berumur 59 tahun dan ke bawah dengan pendapatan 2,500 dan ke bawah. Okey, so salah satu merupakan bantuan BPR tambahan yang telah dia terima sebelum ini. Dan kita tengok di situ rayuan tambahan RM850. Okey, yang maksudnya dia lulus untuk dapat RM1,200. Pembayaran bagi yang tiada anak ataupun satu orang anak jumlahnya RM1,200. Ini jumlah asal RM1,200. Okey, kalau kita tengok di situ. So, kalau kita tengok di bawah sekali, ada jumlah telah dibayar. Maksudnya RM450 ini telah dibayar. Okey, waktu dia dapat kategori bujang sebelum ni. Ingat guys, RM350 ditambah dengan RM100 menjadi RM450. Ini yang telah dibayar sebelum ni. Lepas tu kalau kita tengok BPR tambahan, bila dah tukar je kategori isi rumah, akan ditambah. Sebab apa? Dia dah lulus rayuan tersebut. RM400 balance dia. Jadi jumlah keseluruhannya untuk dapat BPR tambahan adalah RM500. So, jumlah yang beliau akan dapat adalah RM1,700. Dan bagi korang kat sini yang ada tukar status pun daripada kategori bujang kepada isi rumah, korang akan dapat juga tambahan BPR tambahan itu. Sebab asalnya korang dapat kategori bujang hanya RM100. Tetapi dah masuk kategori isi rumah, korang ada balance RM400. Menjadilah jumlahnya RM500. So, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info terkini daripada channel Saja Sembang. So, bagi korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please klik di sini. Dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. So, jika korang ada apa-apa cadangan, apa-apa nak komen, komen saja di ruang komen di bawah. InsyaAllah, aku akan baca. Aku Faizwan. Assalamualaikum.